أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izinnya dapatlah kita bersama-sama pada hari ini untuk kita meneruskan perjalanan kita bagi subjek Sirah Darjah 6, iaitu tajuk kisah 25 orang Rasul. Baik kelas, jadi pada hari ini kita akan sambung kita punya kisah 25 orang Rasul dengan Nabi yang kedua, iaitu Nabi Idris alaihi salam. Baik, jom kelas kita mulakan. Baik, jadi Nabi Idris alaihissalam, kita tengok latar belakang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam nama sebenar baginda adalah Khunuh bin Yarid bin Mahlabil bin Qainan bin Anush bin Shis bin Adam. Okey. Jadi baginda merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ke-6, generasi yang ke-6, dan anggaran umur baginda adalah 345 tahun, yang mana anggaran baginda berada sekitar 4533 hingga 4188 sebelum Masihi. Dan nama sebenar Nabi Idris adalah Khunuh. Jadi kenapa digelar dengan nama Idris? Kenapa digelar dengan nama Idris? Kerana baginda ni Idris ni berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu darasa. Iaitu darasa yang membawa erti belajar. Belajar. Okey, baik. Jadi Nabi Idris alaihissalam suka sangat membaca, suka menghafal suhuf yang telah diturunkan kepada baginda. Jadi nama sebenar baginda adalah Khunuh. Khunuh. Nama sebenar baginda adalah Khunuh. Nama gelaran adalah Idris. Idris. Okey, kita panggil Nabi Idris alaihissalam. Jadi baginda alaihissalam ni suka membaca, menghafal suhuf dan yang diturunkan kepada baginda. Jadi seperti yang kita tahulah, jadi suhuf ni telah diturunkan kepada beberapa orang nabi. Jadi nabi pertama adalah Nabi Adam. Yang kedua adalah Nabi Shis. Yang ketiga adalah Nabi Idris. Jadi ketiga-tiga nabi ini telah menerima suhuf. Jadi Nabi Idris alaihissalam sudah tentulah baginda akan mengkaji, membaca suhuf-suhuf yang telah diturunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Shis dan juga kepada baginda sendiri. Jadi kerana itulah baginda sangat suka membaca, sangat suka menghafal suhuf yang telah diturunkan kepada baginda. Okey. Baik kelas. Seterusnya, kemajuan ketika zaman Nabi Idris alaihissalam. Ketika zaman Nabi Idris alaihissalam, sebelah kita tahu masa Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, maka ketika itu baginda telah mengembangkan pertanian. Ketika itu zaman pertanian, mengembangkan pertanian, bercucuk tanam pokok dan sebagainya. Dan ketika zaman Nabi Idris alaihissalam, ketika ini Nabi Idris alaihissalam dia punya zaman pertanian tetapi teknologinya tinggi berbanding dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika ini dikatakan juga bahawa bumi terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, 4 bahagian tu maksudnya pembahagian bumi itu diperintah oleh 4 raja. Yang pertama dinamakan sebagai Elaus, yang kedua Zaus, yang ketiga Lebanos, dan yang keempat Zaus Amar. Ini adalah 4 pemerintahan, 4 raja yang ketika itu. Jadi bumi bagi pada 4. Dan ketika ini juga terdapat 188 buah kota. 188 buah kota, tak banyak lagi. Ketika ini zaman Nabi tak banyak lagi. Ada 188 kota dan mempunyai kurang lebih 72 bahasa. 72 bahasa. Jadi Nabi Idris alaihissalam ni dia mahir dalam banyak bahasa. Kerana itulah dia diutuskan menjadi Nabi. Dan Nabi Idris ni dapat
memberikan dakwah kepada kaumnya, kerana Nabi Idris ni banyak mengetahui banyak bahasa. Ada 72 bahasa. Okey. Baik, seterusnya kemahiran. Baik, kemahiran Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang pandai mengendalikan kuda. Pandai mengendalikan kuda. Baginda pandai menjinakkan kuda. Pandai menjinakkan kuda, kemudian baginda boleh menggunakan kuda tu untuk pergi suatu tempat dengan cepat dan juga pantas. Pada ketika itu orang-orang manusia masih lagi belum menggunakan kuda. Mereka hanya menggunakan kaki dia lah. Jalan kaki ke sana ke sini. Tapi ketika ini Nabi Idris AS telah berjaya menjinakkan kuda, menggunakan kuda sebagai pengangkutannya. Dan Nabi Idris AS juga telah menggunakan kuda sebagai satu alat untuk menjalankan pertanian. Ini gambar ni Ustaz tunjukkan. Ini contoh. Ini adalah contoh. Menjinak kuda, menggunakan kuda sebagai kenderaan dan juga sebagai alat untuk menjalankan pertanian ketika itu. Orang lain tak pandai lagi. Nabi Idris dah pandai. Jadi kemahiran dia yang pertama adalah mengendalikan kuda. Okey. Baik, seterusnya. Yang kedua, apa kemahiran Nabi Idris alaihissalam? Nabi Idris alaihissalam sangatlah mahir dalam mencipta baju. Ketika ini pertanian sangat hebat. Maksudnya, apa yang dikatakan hebat bukan maksudnya ada mesin semua. Tak, maksudnya adalah ketika ini tumbuh-tumbuhan banyak, macam-macam jenis tumbuhan ada, termasuklah kapas dan sebagainya. Cuma pada ketika itu, manusia masih lagi memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit binatang. Baju buat daripada kulit binatang lagi ketika ini. Belum ada macam baju kita, baju kain kapas ni belum ada lagi. Jadi Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang menggunting baju. Kerana apa? Kerana baginda ketika ini, baginda menggunakan tumbuh-tumbuhan dan proses dia menjadi sebuah baju. Jadikan dia benang, menggunakan kapas lah. Menggunakan kapas, jadikan dia baju. Dan Nabi Idris alaihissalam telah buat baju menggunakan kapas. Jadi Nabi Idris alaihissalam ialah orang pertama yang menggunting baju. Jadi kemahiran Nabi Idris. Yang kedua, menggunting baju. Baik. Jadi ketika baginda ada masa lapang, baginda akan gunting baju, dia akan pergi jumpa dengan orang-orang susah, dia akan bagi hadiah baju. Dia akan bagi baju kepada orang-orang yang miskin ni. Dia ukur baju, dia ukur badan orang tu, kemudian dia akan bajunya diperbuat daripada kapas, daripada tumbuhan ini tadi. Jadi kita dapat tahulah, ketika ini maksudnya gunting dah ada, jarum pun dah ada. Cuma macam mana bentuk dia, macam mana besar dia, wallahu alam bisawab. Kita tak tahulah macam mana. Okay, jadi kemahiran dia adalah menggunting baju, membuat baju, menggunakan jarum. Lagi apa lagi? Menggunakan gunting. Okey. Baik, seterusnya. Apa lagi kemahiran Nabi Idris alaihissalam? Nabi Idris alaihissalam juga mahir dalam bidang matematik. Nabi Idris alaihissalam mahir dalam bidang matematik. Okey. Matematik. Mahir dalam bidang matematik. Kerana ketika ini dikatakan juga manusia sudah pandai berhutang. Kerana waktu itu dah ada muamalat, dah ada jual-jual barang, dah ada sistem jual barang lah. Jadi ketika itu juga Nabi Idris AS telah mengajar mereka untuk menggunakan kolam. Apa dia kolam? Kolam tu adalah pen. Guna kolam ataupun pen ataupun apa kita panggil sekarang pen lah. Dulu panggil apa? Pena. Jadi itu adalah kemahiran Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris alaihissalam ajarlah dia orang macam mana cara nak catat. Kalau orang tu berhutang tulis catat dan sebagainya. Sebab tu Nabi Idris alaihissalam mahir matematik. Maksudnya nombor-nombor pun dia ajar kepada kaum dia. Macam mana nak buat nombor? Nombor 1 macam mana, nombor 2 macam mana? Tulis macam mana nak catat, macam mana menggunakan pen.
Baginda juga digelar sebagai Haramasul Haramisah. Haramasul Haramisah, iaitu orang yang mahir dengan ilmu perbintangan. Kalau sekarang ni kita panggil juga dalam agama, kalau Islam kita panggil dalam bahasa Arab dah falak. Ataupun kita panggil dia dalam, kalau bahasa sains dia astronomi. Ilmu perbintangan. Mahir dalam ilmu perbintangan. Itu adalah kemahiran baginda. Apa gunanya ilmu perbintangan ni? Ilmu perbintangan ni gunanya adalah untuk mereka menentukan musim. Menentukan musim tertentu. Okey? Sama ada musim tu musim apa? Musim kering ke, musim panas dan sebagainya. Pokok apa nak tanam, buah apa nak tanam, apa yang sesuai dan sebagainya. Yang kedua, ilmu perbintangan atau astronomi ini juga digunakan untuk menentukan arah perjalanan. Arah perjalanan. Jadi ketika ini, orang-orang Nabi Ibrahim AS adalah mahir sangat. Dia tengok bintang, tengok macam mana sistem bintang, Aries dan sebagainya tu, dia dapat tahu musim ketika itu musim apa, kemudian macam mana nak menentukan perjalanan ni. Sebab dulu mana ada mesin-mesin kan. Jadi itu adalah kemahiran Nabi Idris alaihissalam. Matematik, guna kolom ataupun dan juga ilmu perbintangan. Baik, kemudian Nabi Idris alaihissalam juga digelar sebagai Asadul Usud. Asadul Usud. Asadul Usud. Ataupun singa kepada segala singa. Bayangkan, singa tu dah garang. Singa kepada segala singa, lagilah garang. Lagilah garang. Jadi apa? Nabi Idris sangatlah ditakuti dan digeruni. Ditakuti dan digeruni. Okay, jadi baginda Nabi Idris ni telah diutuskan kepada siapa? Diutuskan kepada kaum Nabi Sis. Keturunan siapa? Keturunan anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Jadi setiap manusia itu memang ujian daripada Nabi-Nabi ni adalah untuk memberi dan dakwah kepada kaumnya. Jadi kaumnya menentang. Kaumnya suka menentang dakwah Nabi Idris alaihissalam. Jadi ketika perang, Nabi Idris sangatlah ditakuti dan digeruni. Ditakuti dan digeruni. Jadi walaupun baginda ni ditakuti, digeruni ketika perang, namun baginda sangat suka beribadah. Antara apa ibadah yang Nabi Idris buat? Yang pertama, dia suka berpuasa. Dan yang kedua, beribadah. Beribadah di malam hari. Itu adalah baginda punya kelebihan. Dan baginda juga dikatakan suka berzikir. Sangat suka berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Mana dikatakan ketika dia menjahit baju, setiap kali jarum masuk, baginda akan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masuk subhanallah wala ilaha akbar. Masuk lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi baginda akan jarum masuk, baginda akan berzikir. Itu adalah antara kelebihan baginda Nabi Idris alaihissalam. Baik, seterusnya. Jadi seterusnya kisah berkaitan Nabi Idris alaihissalam tinggal di syurga. Baik. Jadi Ustaz akan ceritakan secara ringkas saja. Pada satu hari ada seorang malaikat yang telah menyamar menjadi manusia. Dia menyamar menjadi seorang lelaki dan telah berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi dia katakan, Nabi Idris, wahai Idris, aku ini datang adalah untuk, tak beritahu Nabi Idris aku datang untuk menemani kau. Nak menemani kau, nak bersahabat dengan kau Idris, boleh tak? Ni Ustaz mudahkanlah cerita dia supaya awak faham. Jadi Nabi Idris pun sebagai seorang Nabi, dia akan menerima tetamu dia dengan baik. Dah lalukanlah, tak apa, bolehlah duduk dengan dia dan sebagainya. Cumanya baginda merasa sedikit curiga dengan lelaki tersebut. Curiga sebab Nabi Idris ni dia rajin berpuasa di siang hari dan juga beribadah di malam hari. Jadi dia tengok sahabat dia ni tadi tak makan, tak minum kan. Jadi bila berbuka, dia jemputlah untuk makan dan minum, tapi tak makan juga. Tapi solat dan sebagainya, melakukan ibadah macam biasa. Jadi pada suatu hari,
Pada suatu hari Nabi Idris AS telah mengajak tamunya itu tadi untuk pergi ke berjalan-jalan, dan dikatakan dia berjalan selama 4 hari. Dia katakan berjalan selama 4 hari. Maka ketika berjalan tersebut, mereka telah melewati sebuah kebun buah yang ketika itu buah-buah tengah masak ranum banyak. Maka lelaki ini tadi, dia cakap kat Nabi Idris, "Wahai Idris, boleh tak aku nak makan buah ni?" Dia minta izin kat Nabi Idris. Nabi Idris rasa macam nak marah lah, sebab dia kata, sebelum ni aku bagi kau makanan, minuman yang halal. Yang halal tu maksudnya yang boleh makan lah Nabi Idris bagi. Kau tak nak makan. Ini kita lalu dekat kebun ni, nampak buah ni kau nak makan pula. Mana boleh, sebab ini bukan kita punya, ini orang lain punya. Kita tak tahu siapa tuan dia. Dia kata itu kepada lelaki tersebut. Jadi dia merasa curiga. Dia macam pelik sebenarnya dengan lelaki tu daripada hari tu kan. Tak makan, tak minum, siapa dia ni sebenarnya? Maka Nabi Idris AS pun tanyalah kat dia. Tanya dekat dia, sebenarnya cuba boleh tak kau beritahu kat aku ni? Siapa sebenarnya kau ni? Maka lelaki tersebut pun jawab, sebenarnya aku ni adalah malaikat. Nama aku adalah Israel. Oh, Israel. Bila dia kata nama Israel, Nabi Idris pun tanya, engkau ke yang orang panggil sebagai malaikat maut? Yang digelar sebagai malaikat maut? Maka Israel kata, ya, akulah yang digelar sebagai malaikat maut. Bila Nabi Idris AS tahu dia adalah malaikat maut, maka Nabi Idris AS merasa apa? Kalau kita akan masih takut lah. Takut daripada buah cuak dan sebagainya. Jadi Nabi Idris kata kat dia, habis adakah kau datang sini nak menyambut, nak cabut nyawa aku ke ataupun kau nak berziarah? Maka malaikat Israel kata, tak. Aku datang ni bukan nak mencabut nyawa, aku datang memang menziarahi. Nak ziarah kau saja. Sebab aku dengar kau punya amalan ni hebat. Siang puasa, malam beribadah pada Allah. Jadi aku nak tengok macam mana kau buat. Nak berkenalan lah dengan kita. Maka bila Nabi Idris AS dah tahu dia adalah malaikat maut, maka Nabi dia pun tanya dia, Israel, boleh tak aku nak minta sesuatu lah, kan kita sahabat. Apa dia nak minta apa? Malaikat Israel kata, dia kata, malaikat, boleh tak aku nak rasa macam mana mati? Nak rasa macam mana mati. Jadi maka Israel kata, boleh, tapi apa-apa yang dia buat, dia mesti kena minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat Israel pun minta izin daripada Allah dan Allah benarkan. Maka malaikat Israel pun tarik. Cabut nyawa Nabi Idris AS. Cuma Nabi Idris minta kalau misalnya dah cabut, nanti masukkan balik semula. Maka malaikat Israel pun cabut nyawa dia. Kemudian dah cabut, masukkan balik semula. Bila dah hidup balik semula, maka malaikat Israel tanya kat Nabi Idris, wahai Nabiullah, macam mana rasa dia? Okey ke? Maka Nabi dia kata sakit, sangat sakit kata. Seolah-olah kulit dia ni disiat ketika hidup-hidup. Seolah kulitnya disiat ketika dia masih hidup. Tapi dia kata bukan macam tu, lagi sakit. Dia kata lagi sakit, dia kata sakit betul azab dia kata tak sangka sakit. Lepas tu malaikat Israel kata apa? Dia kata, kalau kau nak tahu, inilah yang paling lembut aku tarik nyawa. Inilah kau lah paling lembut aku tarik nyawa. Itu pun dah sakit, yang berganda-ganda sakit dia kelas. Kemudian dah habis tu, kemudian apa? Kemudian Nabi Idris minta satu lagi. Nabi dia kata apa? Wahai malaikat Israel, boleh tak aku nak minta izin kau untuk aku pergi melihat neraka? Dia nak tengok neraka pula kelas. Nak tengok neraka pula. Maka malaikat Israel kata, aku ni apa-apa pun mesti kena minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanyalah malaikat Israel kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan boleh bawa Idris pergi melihat neraka. Maka Nabi Idris pun dibawa ke neraka. Tengoklah Nabi Idris tengok neraka, macam mana keadaan neraka, panas ni macam mana. Dah selesai tengok semua, maka dia kata ke Israel, wahai Israel, neraka aku dah tengok, boleh tak aku nak tengok syurga? Dia kata macam itu. Sebab dalam suhuf yang aku baca, Allah banyak menceritakan berkaitan dengan neraka. Allah banyak menceritakan tentang syurga. Jadi tak lengkap rasanya kalau aku tengok neraka, tapi syurga aku tak tengok. Dia kata macam itu dekat Nabi Idris. Maka Nabi Idris pun kata, walau macam mana pun aku kena tanya kepada Allah dulu. Tanya kepada Allah, minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun izinkan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, maka Israel pun bawa dia ke syurga dan
Masuklah Nabi Idris AS ke dalam syurga. Masuk dalam syurga, dia tengok apa yang ada dalam syurga, nikmat apa yang ada. Seronok lebih bestnya dah duduk dalam syurga ni. Dah duduk tengok-tengok seronok apa. Sampailah time lah, dah masa untuk balik lah. Maka malaikat Israel pun panggil Nabi Idris. Idris, ni ustaz bagi mudah faham lah. Tak macam itu. Idris, jom dah masa ni, jom kita balik. Dia kata gitu. Maka Nabi Idris pun keluar, jalan keluar. Dah sampai kat pintu tu, maka Nabi Idris pun kata dekat malaikat, malaikat, aku tertinggal lah malaikat slipper aku. Tertinggal lah slipper aku kat sana. Masa Nabi Idris masuk, dia buka slipper dia letak kat bawah pokok. Letak kat bawah pokok. Jadi bila malaikat panggil, dia pergilah. Tapi bukan dia tinggal kat bawah pokok, dia saja-saja je tinggal kat bawah pokok. Maka dia kata kat Israel, malaikat, aku punya slipper tertinggal lah kat bawah pokok, boleh tak aku nak ambil jap? Dia kata, yelah, pergilah ambil kejap. Maka Nabi dia pergi. Malaikat duduk kat luar tunggu. Apa lama tak masuk-masuk, tak keluar-keluar lagi ni. Tak keluar-keluar, lepas tu dia panggil Nabi dia, lepas tu je. Dia panggil Nabi dia kata apa? Nabi dia kata dia tak nak keluar pula. Dia tak nak keluar. Maka malaikat kata, mana boleh tak nak keluar, dia kata. Tak boleh tak nak keluar, mesti kena keluar, dia kata dah sampai masa dah. Lepas tu je malaikat Idris kata lah, kenapa pula tak boleh? Kan dalam kan Al-Quran, kan apa ni, dalam surah Allah dah menyebutkan siapa yang masuk syurga, siapa nak masuk syurga mestilah menghadapi mati. Dia kata gitu. Kan aku dah rasa mati tu hari masa kat bumi. Maka malaikat Israel pun ya tak ya juga. Dia kata okey tak apa. Maka dia pun adu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun kata dekat malaikat Israel, tak apalah, biar dia dalam syurga. Maka itulah sebab malaikat Nabi Idris ini berada di dalam syurga. Maka tinggallah Nabi Idris dalam syurga. Dan dikatakan juga ketika Nabi Idris berada dalam syurga, umur baginda adalah 82 tahun. 82 tahun. Okay. Jadi ada juga yang mengatakan bahawa Nabi Idris dicabut nyawanya ketika di dalam syurga. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakannya mengatakan bahawa umur baginda ke syurga kurang lebih 82 tahun. Maka tinggallah Nabi Idris alaihissalam dalam syurga dan diwafatkan juga di dalam syurga. Jadi ketika Isra Mi'raj itulah Nabi Muhammad jumpa Nabi Idris kat dalam syurga. Sebab tu Nabi Muhammad jumpa Nabi Idris dalam syurga. Dan Nabi Idris ni ada manusia pertama, Nabi pertama yang tegur Nabi Muhammad dan berbual kejap dengannya di dalam syurga. Okay? Baik. Jadi itu dia kisah berkaitan dengan Nabi Idris alaihissalam. Okay kelas. Jadi seterusnya kita tengok pula soalan. Ada 3 soalan. Okay, soalan ni tak ada apa-apa. Soalan yang mudah saja untuk menguji awak punya kefahaman berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ini. Yang pertama, siapakah nama sebenar Nabi Idris? Siapa nama sebenar Nabi Idris? Siapa? Ingat lagi tak? Yang kedua, sebutkan 3 kemahiran Nabi Idris alaihissalam. Banyak kemahiran Nabi Idris tadi. Cuma sebutkan 3 sahaja. 3 sahaja. Dan yang ketiga, siapakah yang menziarahi Nabi Idris? Siapa yang menziarahi Nabi Idris? Lelaki tadi, siapa nama dia? Malaikat ke orang ke siapa? Itulah dia. Siapakah yang menziarahi Nabi Idris? Baik. Jadi, itu saja kelas perkongsian Ustaz pada ini. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat menonton. Mudah-mudahan kita dapat menambahkan ilmu kita pada hari ini. Dan Ustaz akhiri kelas kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.